Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, walaupun kita tak pernah jumpa muka, cikgu harap dengan cikgu buat video ni, kamu boleh kenal lah cikgu. Okey, cikgu akan ajar kamu sejarah. Okey, hari ni kita start. Okey, bab 1. Bab 1 berkaitan dengan, tengok tajuk, warisan negara bangsa. So, kamu akan belajar warisan negara bangsa. Yang mana bab 1 ni kita ada 4 elemen. Pertama, tengok kat sini. Latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Yang kedua, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Dan yang keempat, peranan pemerintah dan rakyat. Okey, cikgu bercadang untuk buat 1.1 dan 1.2 sahaja untuk hari ini. Okay, kita tengok latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okay. Ini latar belakang negara bangsa, kamu nampak tak? Latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Yang mana kita ada kerajaan alam Melayu. Kalau tengok dalam peta ni ada Campa, Angkor, Funan, Kedah Tua, Sriwijaya, Majapahit. Okay, so ini dalam buku teks kamu, muka surat 2. Kalau dah dapat buku teks nanti, so kamu boleh tengoklah muka surat 2. Yang mana kita ada beberapa kerajaan kat sini. Okay. Abad pertama munculnya kerajaan Funan, abad kedua kerajaan Campa, abad ke-7 kerajaan Sriwijaya, ke abad ke-15 Kesultanan Melayu Melaka dan abad ke-16 Kesultanan Johor Riau. Okey, kat sini dia boleh ada soalan dalam objektif lah biasanya. Contohnya dia kata, kerajaan manakah yang mewarisi ciri-ciri negara bangsa bagi kerajaan Campa? Kerajaan mana yang mewarisi kerajaan Campa? So, jawapan dia adalah kerajaan Sriwijaya. Ataupun ditanya, Kesultanan Melayu Melaka mewarisi ciri-ciri negara bangsa kerajaan mana? Maksudnya, Melayu Melaka dia mewarisi kerajaan mana? So, ciri-ciri negara bangsa yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka adalah Sriwijaya. Okey? Ini dia punya latar belakang lah sikit sebelum kedatangan Barat. Kita tengok seterusnya. Ini ciri-ciri negara bangsa bagi kerajaan alam Melayu. So, kita nak tahu apa ciri-ciri negara bangsa bagi kerajaan alam Melayu. Kita ada 4 kat sini. Kamu kena ingat betul-betul. Okay, pertama, cikgu selalu buat macam ni. Raja. Nampak tak? Nampak tak? Okey, raja maksudnya kat sini nampak kan? Ini adalah, apa ni? Mahkota, crown. So, raja pakai crown. So, raja pertama. Yang kedua, undang-undang, undang-undang. Yang ketiga, wilayah pengaruh. Sebab apa wilayah pengaruh? Wilayah pengaruh dia kuat. Kalau kita nak ambil satu kawasan, kita perlu kuat. So, wilayah pengaruh. Dan yang keempat adalah rakyat. Cikgu rakyat kan? Okay, so, raja, undang-undang, wilayah pengaruh, serta rakyat. Kena ingatlah. Keempat. Kita tengok, apa itu raja? Okay, raja ni dia tonggak utama kerajaan ni. Raja kan? Tonggak utama kerajaan. So, dia adalah pemerintah. Macam mana kita nak kukuhkan kedudukan raja tu? Melalui sistem pentadbiran dan juga melalui disokong oleh pembesar. Dibantu oleh pembesar-pembesar. So, itu raja. Lagi, dia kata lagi, raja ditaati dan juga dianggap suci. Maksudnya, raja tu tak buat salah lah. Semua raja buat semua betul lah. Okey, contoh dia Raja Campa dikaitkan dengan Dewa Siva. Mana dia punya maksud? Okay. Yang kedua, undang-undang. Okay, undang-undang. Kenapa undang-undang dibuat? Kenapa undang-undang perlu ada dalam sebuah negara? Okay, pertama, untuk jamin kesejahteraan. Untuk jaga keamanan sebuah tempat tu. Betul tak? Dan okay, undang-undang ni dia kata terpakai di seluruh wilayah pengaruh. Maksudnya, once ada undang-undang, satu undang-undang tu dia akan guna untuk seluruh wilayah pengaruh dia. Contohnya, Malaysia ada undang-undang. So, kita semua, negeri tak kisahlah negeri Perak, Pahang pun guna undang-undang yang sama. Okey. Selain itu, undang-undang juga jadi panduan dalam pentadbiran. Contoh dia kata, okay, dekat kerajaan Majapahit dia ada undang-undang. So, dia ada nama undang-undang dia. Kamu kena ingat ni juga. Biasa keluar dalam objektif. Kerajaan Majapahit dia nama undang-undang, nama dia Kutara Manawa. Ingat? Kutara Manawa. Kutara Manawa. Itu undang-undang kerajaan Majapahit. Okay, next. Wilayah pengaruh. Okay, wilayah pengaruh ni, dia adalah kawasan yang mana rakyat terima dan memperakui pemerintahan raja tu. Contohnya satu kawasan A ni, okay, satu kawasan A, semua rakyat dia akan memperakui dia punya raja. Dia tak setia kepada raja dia. Itu wilayah pengaruh dia. Okay, contohnya wilayah kerajaan Funan ni luas lah, dia luas dari Sungai Mekong, Teluk Chamran, selatan Myanmar dan Segenting Kera. So, luaslah kerajaan Funan punya wilayah pengaruh.
Okey, yang keempat adalah rakyat. Siapa itu rakyat? Cikgu adalah rakyat, kamu pun rakyat. Okey, rakyat. Penduduk dalam sesebuah wilayah yang mana penduduk tu, rakyat tu perlu tunjuk tak setia kepada raja, tidak mendahaka. Maksudnya apa raja suruh kita ikut. Okay, contohnya rakyat Sriwijaya yang mana dia menunjukkan kesetiaan dia dengan cara menjalani upacara persetiaan. Ingat, kerajaan Sriwijaya dia ada cara nak tunjuk setia dia kepada raja dia. Dia buat upacara persetiaan yang mana dia akan minum air sumpah. Minum air sumpah. Macam mana nak minum air sumpah tu? Okey, air tu dituang ke inskripsi Telaga Batu. Dia ada inskripsi Telaga Batu. Tuang air atas inskripsi tu. Lepas tu nanti air akan turun dekat corong. So, dia akan ambil air tu dan minum. Okay, itulah. Okay, itu ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. So, ada 4. Kena ingat. Raja, okay, undang-undang, wilayah pengaruh, and then rakyat. Okay? The next. Cikgu cakap laju. So, kamu boleh ulang lah video cikgu. Okay, yang kedua. 1.2. Okay, berkaitan dengan ciri negara bangsa sebelum kedatangan barat. Okay, sebelum kedatangan barat. Okay, so kita ada ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Tadi 1.1 kita belajar ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Ada 4. Sekarang kita belajar ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Tadi KAM. Sekarang KMM. KAM ada 4. KMM ada 6. Okay, benda sama ditambah jadi 2. Okey, kita tengok. Pertama, apa yang dah ada dekat ciri negara bangsa bagi Kerajaan Alam Melayu? Yang pertama dia ada raja tadi kan? Okay, so kat sini ditambah kerajaan. Okay, so sama juga kerajaan. Kau nak buat macam kera tu macam pelik sangat kan? So kerajaan. Yang kedua tadi kita buat undang-undang, wilayah pengaruh, rakyat. Okey, kedaulatan tu macam ni. Kedaulatan. Kedaulatan. Okey, lambang kebesaran tu gemuk. Lambang kebesaran. Okey. Kita tengok satu-satu. Kerajaan. Kerajaan Okey, apa itu kerajaan? Nanti kamu boleh tengok buku teks muka surat 6. Kamu akan dapat buku teks kan nanti? So, muka surat 6. Okey, kerajaan ni wujud bila adanya raja. So, maksudnya kalau ada raja di satu tempat tu, wujudlah satu kerajaan. Okey, so bila adanya raja. Raja merupakan pemerintah tertinggi dan raja ni sebenarnya dia dibantu oleh pembesar-pembesar. Okay. Macam mana nak kukuhkan sesuatu kerajaan ataupun raja tu? Dengan adanya sistem kan? Sistem pentadbiran. So kat sini, Kesultanan Melayu Melaka dia ada sistem pembesar 4 lipatan. Okay. Pentadbiran dia pun tersusun rapi. Pentadbiran Melaka lah. Okay. So kat sini dia bagi tahu zaman dulu memang guna gelaran raja, tapi bila Islam datang, dia tukar kepada sultan. Raja tukar kepada sultan lepas Islam datang. Okay, itu 4 kerajaan. Ingat je, raja pemerintah tertinggi dibantu oleh pembesar, ada sistem pembesar 4 lipatan. Gelaran raja ditukar kepada sultan bila Islam datang. Yang kedua, pergi undang-undang. Tadi kita belajar undang-undang kan. So, undang-undang untuk apa? Sekejap kita tengok. Okey, dekat Melayu Melaka ni, dekat Melaka, kita ada 2 bentuk undang-undang. Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Okey, 2. Dekat Melaka, kita ada Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Kita tak belajar dalam lagi kepada tu. Kita just belajar atas je. Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Kenapa perlu undang-undang? Macam tadi juga, menjamin kesejahteraan, mengukuhkan kerajaan, melindungi rakyat, menjaga keamanan. So, benda yang baik-baik lah. Maksudnya menjaga keamanan negara tu ataupun satu kerajaan. Okay. Itu undang-undang. Yang ketiga, wilayah pengaruhan. Kita belajar tadi. Okay, wilayah pengaruh, cikgu beritahu tadi, kawasan yang mana diperintah oleh satu raja. Diterima dan diperakui oleh rakyat. Okay. Dan wilayah pengaruh ni kita boleh peroleh daripada 3 jenis. Pertama, wilayah diperoleh melalui penalukan. Wilayah naungan dan melalui perkahwinan. Ada 3 lah. So, ada wilayah talukan, wilayah naungan dan wilayah perkahwinan. Sekejap kita tengok. Tadi cuba cerita. Okey, yang keempat, rakyat. Okay, rakyat ni pula, kalau kita tengok, rakyat ni kita perlu, sebagai rakyat, kita perlu tunjukkan tak setia kepada sultan. Kita perlu patuh undang-undang. Itu rakyat. So, dekat Melaka, kita ada rakyat Melaka kan. Rakyat Melaka kita terdiri daripada 2 jenis. Pertama, orang Melayu. Yang kedua adalah orang laut. Okay, di Melaka juga dia ada macam hierarki. So, yang atas tu, golongan pemerintah, yang bawah adalah golongan diperintah. Okay,
so biasanya golongan pemerintah ni terdiri daripada sultan dan pembesar. Golongan pemerintah, sultan, pembesar. Golongan diperintah, tadi pemerintah, sultan, pembesar. Diperintah pula adalah terdiri daripada rakyat yang merdeka dan juga hamba. So rakyat lah, bahagian bawah tu rakyat. Rakyat apa? Rakyat merdeka, rakyat hamba. Dua. Okey, lepas tu apa lagi cerita? Okey, antara golongan pemerintah dan golongan diperintah tu dia orang ada hubungan timbal balik. Maksudnya untuk wujudkan persefahaman antara pemerintah dengan diperintah ada hubungan timbal balik. Apa hubungan dia? Yang mana sultan ataupun pembesar yang bahagian atas tu perlu jamin kesejahteraan rakyat, dan rakyat perlu buat apa pula? Rakyat perlu mengakui kekuasaan sultan tu. Okey, itu rakyat. Okey, next. Kedaulatan. Okey, kedaulatan. Kedaulatan merupakan lambang kekuasaan tertinggi. Ini keyword dia. Kedaulatan maksud kekuasaan tertinggi sultan, yang mana kedaulatan Melaka ni dah diperakui oleh kerajaan luar dan juga diiktiraf oleh dinasti Ming. Itu kedaulatan. Maksudnya kedaulatan ni membolehkan, memberi hak mutlak kepada seseorang raja untuk mengawal rakyat dia. Itu kedaulatan. Okey, last, lambang kebesaran. Apa maksud lambang kebesaran? Macam tak nampak lagi kamu ni. Okey, lambang kebesaran. Naik atas. Okay, lambang kebesaran merupakan identiti kerajaan. Lambang kebesaran ini merupakan identiti sebuah kerajaan dan keistimewaan kepada Sultan Melaka. Yang mana lambang kebesaran ini dijadi simbol kedaulatan sultan yang memerintah. Contoh dia, okey, kita ada antara lambang kebesaran ni, antara contoh dia, adat istiadat, penggunaan warna, nobat, regalia, cap mohon. Okey, contoh warna. Biasanya raja kamu nampak warna apa? Pakai. Kalau ada protokol, ada majlis, dia pakai warna kuning. Itu bezakan dia. Itu lambang kebesaran dia. Dan dia ada tu yang pending, rakyat tak pakai, segi yang pakai. Okay, so adalah benda-benda yang hanya raja je yang pakai. Tu. Okay, itu berkaitan dengan ciri. Next, ada apa lagi tak? Okay, ini tadi yang cikgu cakap wilayah kan? Okay, wilayah taklukan. Tadi cikgu cakap macam mana kita dapat wilayah pengaruh melalui 3 benda. Naungan, taklukan, melalui perkahwinan. So kalau taklukan bermaksud dia dapat wilayah tu daripada peperangan. Contoh Pahang, Kuala Tinggi. Naungan, macam mana dia dapat kawasan tu? Ada 2 cara, melalui perkahwinan ataupun persahabatan. Contohnya Lingga, Patani, Kedah. Okey, perolehan wilayah melalui perkahwinan. Ini sah-sah bila dia kahwin, ayah dia bagi. Contoh itu. Contohnya Kerajaan Majapahit. Dihadiahkan Siantan kepada Sultan Mansur Shah. Sebab apa dia bagi Siantan dekat Sultan Mansur Shah? Sebab Sultan Mansur Shah kahwin dengan puteri dia, Puteri Majapahit. So dapatlah kawasan tu wilayah pengaruh. Okey, so kat sini kesimpulannya kamu dah belajar 1.1 dan 1.2. 1.1 ciri-ciri kerajaan alam Melayu, 4 ciri kena ingat. Raja, undang-undang, wilayah pengaruh serta rakyat. Okey, 1.2 kamu belajar tentang ciri-ciri negara bangsa bagi Kesultanan Melayu Melaka. Ada 6. Okey, kerajaan, undang-undang, wilayah pengaruh, rakyat, kedaulatan, serta satu lagi tu apa? Lambang kebesaran. Okey. Next, kamu belajar juga macam mana nak dapat wilayah pengaruh tu melalui taklukan, naungan dan perolehan wilayah perkahwinan lah. Okey, habis berkaitan 1.1 dan 1.2. Okey, kesimpulan dia. Ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka menjadikannya sebuah kerajaan gemilang. Maksudnya ciri-ciri negara bangsa tu membolehkan dia jadi gemilang. Okey, kegemilangan ni membuktikan asas negara bangsa telah terbentuk sebelum kedatangan barat lagi. Dan ciri-ciri negara bangsa tu dijadikan panduan sampai masa sekarang. Okey, itu sahaja yang cikgu nak cerita tentang 1.1 dan 1.2. Cikgu harap kalau cikgu cakap laju ni, kamu boleh ulang, dengar lagi, and then kalau tak okey juga stop. Kalau tak faham juga boleh message cikgu personal, boleh nak dalam group pun boleh, tak kisah. Okey, selamat belajar.